Yang berbahagia Rafi dan Ketua Pegawai Eksekutif Dinas Kesehatan Malaysia, yang berbahagia guru-guru pengiring, pelajar-pelajar yang budiman, salam satu Malaysia. Tajuk yang kita bincangkan ini, kewarganegaraan, hak dan tanggungjawab. Boleh dilihat dari beberapa sudut. Saya ingin membincang persoalan penting ini dari 5 perspektif. Pertama, kita akan cuba memahami ciri-ciri kewarganegaraan. Yang kedua, kita akan cuba memahami konsep hak dan tanggungjawab dalam konteks kewarganegaraan. Kita juga akan cuba memahami hubungan antara hak dan tanggungjawab. Kita akan cuba memahami pencapaian-pencapaian dalam usaha mempertingkatkan kewarganegaraan dan juga cabaran-cabaran kita menghadapi pada masa depan. Dan akhirnya kita akan memberi sedikit perhatian kepada soal pelajar-pelajar sendiri, apakah tanggungjawab mereka, apakah peranan mereka dalam menegakkan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Perhatian ini budiman. Kita bermula dengan ciri-ciri kewarganegaraan. Apakah yang dimaksudkan dengan kewarganegaraan? Sekiranya kita ditanya, apa yang dimaksudkan dengan kedudukan kita sebagai warga negara Malaysia? Saya sebagai warga negara Malaysia, apa ciri-ciri? Pertama, warga negara Malaysia tentu seorang penduduk yang lama bersaltin negara. Lama bersaltin negara. Warga negara adalah seorang penduduk yang taat setia pada negara, yang mematuhi perlembagaan. Seorang penduduk yang memahami kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa warga Malaysia, dan dia sendiri suatu itu akan menggunakan bahasa Malaysia ini sebagai bahasa warga Malaysia. Seorang warga negara juga memahami betapa pentingnya kepelbagaian dalam masyarakat kita. Itu juga ciri warga negara. Warga negara Malaysia adalah seorang yang menghormati bendera negara, lagu negara kita, iaitu negaraku, dan seorang yang dari segi identifikasi merasa begitu rapat dengan budaya, sejarah negara kita, geografi negara kita, dan segala aspek flora fauna negara kita. Warga negara akan menghargai segala aspek negara yang tercipta. Itulah ciri-ciri kewarganegaraan. Perhatian yang budiman. Apakah tanggungjawab dan hak kita? Apakah
hak kita, apakah tanggungjawab kita sebagai warga negara. Saya bermula dengan hak kita. Hak kita sebahagian daripadanya jelas dalam perlembagaan negara kita. Dan perlembagaan saudara-saudara tentu memahami apa dia perlembagaan. Perlembagaan kita adalah dokumen yang paling penting bagi kita sebagai warga negara. Dokumen yang menjelaskan struktur pemerintahan negara kita. Dokumen yang menjelaskan undang-undang yang digunakan negara kita. Dokumen yang menjelaskan hak kita dan juga tanggungjawab kita. Itulah perlembagaan. Kita bermula dengan hak-hak kita. Sebahagian daripadanya mudah kita memahami. Hak bersuara, hak berhimpun, hak berpersatuan, hak mengundi. Ini adalah sebahagian daripada hak kita. Dan begitu juga ada hak-hak yang mungkin tak begitu jelas sebagai hak. Yang dimaksudkan hak mendapat pendidikan, hak mendapat rawatan, hak bergerak bebas di negara kita. Itu sebahagian daripada hak. Begitu juga kalau kita tengok ada dokumen-dokumen tentang hak asasi manusia, hak mendirikan rumah tangga juga hak kita. Hak mendirikan rumah tangga itu juga hak kita. Hak untuk melindungi keluarga kita itu hak kita. Ini adalah sebahagian daripada hak kita. Yang penting, kerana hak kita yang menentukan bahawa kita sebagai insan, kita sebagai manusia memiliki kemuliaan, dignity. Hak adalah sebahagian daripada kemuliaan kita. Dan kemuliaan kita penting bagi seorang insan. Mungkin yang paling penting bagi kita adalah kemuliaan kita, maruah kita, martabat kita. Hak sebahagian daripada. Tetapi hak semata-mata tidak dapat memastikan kemuliaan atau martabat kita. Hak mesti diiringi dengan tanggungjawab. Itulah sebabnya kita sering mengkaitkan hak dengan tanggungjawab. Kenapa kita kaitkan tanggungjawab dengan hak? Kerana tanggungjawab juga sebahagian daripada kemuliaan kita sebagai insan, sebahagian daripada martabat kita. Tanggungjawab, tak ada hak tanpa tanggungjawab. Dan apa tanggungjawab kita? Sudah tentu kesetiaan pada negara, pada raja, perlembagaan, sebahagian daripada tanggungjawab kita. Jadi setia pada perlembagaan kita, setia pada raja kita, sebahagian daripada tanggungjawab kita. Sebagaimana juga tanggungjawab kita untuk menguasai bahasa kebangsaan, menghormati bahasa-bahasa yang lain, memahami kedudukan Islam sebagai agama negara kita, dan menghargai kedudukan agama-agama lain. Ini sebahagian daripada tanggungjawab kita. Sebagai warga negara, tanggungjawab kita untuk menjaga keamanan masyarakat kita, kesejahteraan rakyat kita. Itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita juga untuk menjaga alam sekitar, kebersihan, persekitaran kita. Itu sebahagian daripada tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa masyarakat kita itu sama. Tanggungjawab kita bahawa kita ini bersatu padu, hidup harmonis. Tanggungjawab kita. Ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita. Tapi yang sangat penting, ada hubungan antara hak dan tanggungjawab. Seperti
Sebagaimana saya katakan tadi, kita tak boleh pisahkan dulu hak dan tanggungjawab. Kita harus memahami hubungan. Dan apakah hubungan hak dan tanggungjawab sebagai contoh? Kita merasa sebagai warga negara bahawa hak kita adalah hidup aman, damai dalam masyarakat yang bebas daripada rasuah. Kerana rasuah itu adalah sesuatu yang akan merosakkan masyarakat. Sebab itu kita nak hidup aman, damai dalam masyarakat yang bebas daripada rasuah. Itu kita menganggap sebagai hak kita. Hidup dalam masyarakat yang bebas daripada rasuah. Tapi kalau kita nak hidup dalam masyarakat yang bebas daripada rasuah, kita harus memastikan bahawa kita sendiri tidak mengamalkan rasuah. Itu tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab kita. Jangan beri rasuah, jangan terima rasuah. Itu tanggungjawab kita. Kalau kita mengamalkan rasuah, tapi rasa bahawa kita berhak hidup dalam masyarakat yang bebas daripada rasuah, bermakna bahawa kita ini tak logik. Kita ini tak logik. Kerana kita tak menunaikan tanggungjawab kita. Kita tak memenuhi tanggungjawab kita. Kerana tanggungjawab kita adalah untuk memastikan bahawa kita sendiri dan keluarga kita tak mengamalkan rasuah. Kalau kita tak mengamalkan rasuah, kita dapat merasai, kita dapat menikmati hak kita. Dan hak kita adalah hidup dalam masyarakat tanpa rasuah. Sebagaimana juga dalam soal-soalan, ambil satu contoh tentang alam sekitar. Kita menganggap air yang bersih yang tidak tercemar, udara yang tidak tercemar sebagai hak kita. Sebagian dari hak kita sebagai warga negara, bahawa kita berhak mendapat, kita berhak minum air yang bersih, gunakan air yang bersih. Begitu juga kita menganggap udara yang kita bersih itu sebagai hak kita. Tapi untuk menikmati hak ini, kita juga ada tanggungjawab kita. Kenapa tanggungjawab kita? Jangan kita mencemarkan sumber-sumber air seperti sungai dan lautan. Jangan kita mencemarkan. Begitu juga jangan kita mencemarkan udara kita melalui pembakaran yang tidak terkawal di tempat-tempat awam. Bermakna bahawa kita menghargai alam sekitar. Kalau kita tak mencemarkan melalui pembakaran yang tidak terkawal di tempat-tempat awam. Itulah sebabnya setiap hak itu harus kita mengimbangi dengan tanggungjawab. Satu lagi contoh, kita menganggap hak bersuara itu sebagai satu hak yang begitu penting, hak bersuara. Tetapi hak bersuara juga diiringi dengan tanggungjawab. Jangan kita menggunakan hak itu untuk bohong, untuk melemparkan fitnah terhadap orang lain. Bermakna kita tak bertanggung jawab. Kalau kita tak bertanggung jawab, hak kita itu menjadi satu ancaman kepada masyarakat. Iaitu sekiranya kita melemparkan fitnah, kita bohong, kita mencaci orang lain, bermakna bahawa kita tidak bertanggung jawab. Bermakna bahawa kita cuba mengamalkan hak kita tanpa memahami peranan tanggungjawab dalam masyarakat kita, tanpa memahami tanggungjawab kita sebagai warga. Itulah sebabnya hak selalu kita mengiringi dengan tanggungjawab. Hak mesti dibagi dengan tanggungjawab. Para hadirin yang beriman, apakah pencapaian-pencapaian kita dari segi hak dan tanggungjawab kewarga negara dalam tempoh 5 dasawarsa yang lalu, dalam tempoh 54 tahun yang lalu? Apakah pencapaian kita? Kita dah mencapai sebahagian besar daripada hak rakyat kita. Kerana di negara kita hanya segelintir yang masih boleh dianggap sebagai miskin mutlak di negara kita. Kita dah membebaskan sebahagian besar daripada masyarakat kita daripada kemiskinan mutlak.
Itu satu pencapaian besar dari segi hak kita. Kerana kalau kita miskin, kita terdapat menikmati hak tertentu, termasuk hak pendidikan, hak untuk dapat rawatan yang baik, dan hak yang lain. Sekiranya kita miskin, kita terdapat bekerja. Bermakna hak kita dalam beberapa bidang itu terancam sekiranya kita miskin. Tapi oleh kerana kita dah mengatasi kemiskinan mutlak secara langsung, kita juga dapat mempertingkatkan hak masyarakat kita. Sebenarnya juga di masyarakat Malaysia, hampir 94% daripada rakyat kita celik huruf. Bermakna kerana mereka celik huruf, hampir 94% masyarakat kita ini boleh baca, boleh tulis, boleh memahami apa yang berlaku di sekeliling mereka. Itu juga hak kita. Kita dapat menikmati hak. Begitu juga dengan soal rawatan kesihatan. Setiap warga kita berhak mendapat rawatan kesihatan, dan kalau dibanding dengan beberapa negara-negara, kita dapat sediakan rawatan kepada sebagian besar masyarakat kita dengan kos yang begitu rendah. Pembedaan yang serius kita dapat lakukan dengan kos yang begitu rendah bagi golongan-golongan miskin dalam masyarakat kita. Bermakna kita dapat menikmati hak kita dalam bidang pendidikan. Itu satu pencapaian besar. Sebenarnya juga kita menikmati beberapa hal yang lain. Hak bersuara, hak berhimpun, hak berpersatuan, hak mengundi sejak merdeka. Ada hak ini pada rakyat kita. Kita menikmati hak bergerak dalam masyarakat kita, hak untuk dapat keadilan melalui sistem mahkamah, sistem pengadilan. Itu juga hak kita. Kita dapat merasai hak. Itu juga satu pencapaian besar. Dan yang sama penting, sebagai besar dari masyarakat kita, mereka merasai hak ini, dan mereka dah mula memperjuangkan hak mereka. Itu juga satu pencapaian besar. Mereka sedar tentang hak dan mereka menyuarakan tentang hak mereka. Mereka memperjuangkan hak mereka. Itu satu pencapaian besar, satu perubahan besar yang berlaku dalam masyarakat. Itu dari segi pencapaian kita. Macam mana pula dengan kita punya cabaran yang kita menghadapi? Kita juga menghadapi beberapa cabaran tentang hak bertanggungjawab. Antara cabaran yang kita menghadapi, walaupun kita dah berjaya mengatasi kemiskinan mutlak, kita dapat menafikan bahawa jurang perbezaan pendapat antara mereka yang kaya raya dan mereka yang bukan miskin mutlak tetapi masih menghadapi masalah-masalah tertentu yang mungkin pendapatan gaji bulanan mereka itu sederhana. Jurang perbezaan itu masih menjadi satu cabaran dalam masyarakat kita. Bermakna bahawa ada sebahagian daripada masyarakat kita yang belum dapat menikmati hak-hak tertentu yang mengiringi mereka yang hidup selesa dalam masyarakat. Kalau kita hidup selesa, kita tak perlu merasa bahawa hak kita itu terancam dalam soal sosioekonomi khususnya. Tapi kita belum mencapai hak. Kerana masih ada mereka yang susah payah untuk mengimbangi keperluan-keperluan harian mereka, untuk memenuhi keperluan-keperluan harian mereka sebahagian dari masyarakat. Itu menjadi satu cobaan yang mengancam hak asasi mereka. Itu harus dipahami. Dan bagi juga para hadirin budiman, kalau kita merenung pada apa yang berlaku di masyarakat kita, sebahagian daripada masyarakat kita
mereka tidak memahami keadilan dari satu perspektif yang menyeluruh, bermakna bahawa mereka masih mengalami oleh perasaan perkauman. Tak kira apa kaum mereka, Melayu, Cina, India, Kadazan, ibaratnya perasaan perkauman ini masih wujud di kalangan golongan-golongan tertentu, masih tebal perasaan dan sentimen perkauman. Dan ini juga satu ancaman kepada hak asasi dan perspektif yang lebih menyeluruh, kerana mereka tak dapat memahami hak orang lain. Mereka hanya memperjuangkan hak mereka dari perspektif yang sempit. Itu menjadi masalah. Mereka tak memahami kedudukan golongan-golongan lain. Bermakna bahawa mereka mendekati soal hak itu dari satu perspektif yang sempit. Sempit kerana mereka tak memahami kepentingan pihak-pihak lain. Ini juga satu cabaran dalam masyarakat yang harus kita mengatasi. Dan begitu juga pada hari ini budiman, kita menghadapi satu lagi cabaran. Masyarakat kita sekarang yang lebih sedar tentang hak, mereka kurang memahami tanggungjawab. Itu menjadi masalah. Dan banyak buktinya. Sebagai contoh, kita menganggap hak memandu itu sebagai hak penting. Kerana sebagai besar dari masyarakat kita, mereka memiliki keindahan, kereta, motor dan sebagainya. Ini mereka menganggap sebagai hak mereka. Tetapi tanggungjawab yang mengiringi hak ini kita mengabaikan. Sebagai contoh, dalam soal cara kita memandu, kita tak begitu mematuhi peraturan-peraturan jalan raya. Kita kurang tanggungjawab. Mungkin saudara-saudari tahu bahawa peratusan yang terlibat dalam kemalangan jalan raya di negara kita adalah antara yang paling tinggi di dunia. Mangsa-mangsa kemalangan jalan raya. Dan satu daripada sebabnya adalah kerana kita kurang bertanggungjawab. Kita tahu hak kita, tetapi soal tanggungjawab kurang. Dan akibatnya kemalangan yang tinggi, kemalangan dalam raya yang tinggi. Seperti itu. Begitu juga dalam soal-soal lain. Itulah tandas kita. Kita menganggap hak menggunakan tandas itu, tandas awam, sebagai hak kita. Memang benar hak kita. Setiap manusia itu memang hak dia untuk menggunakan tandas awam. Tetapi kebersihan tandas-tandas awam kita yang menimbulkan tanda-tanda. Kenapa? Kalau banding dengan beberapa negara lain, tandas-tandas awam kita kurang bersih, malah kotor tandas-tandas awam. Apa sebab? Ini soal tanggungjawab. Kerana kita kurang memahami tanggungjawab. Itulah masalah. Bahawa masyarakat Malaysia ini, kita begitu gemari hak kita, tetapi soal tanggungjawab kurang. Kita punya iltizam untuk mempertingkatkan tanggungjawab kita. Kurang. Iltizam kita, keazaman kita untuk mempertingkatkan tanggungjawab itu kurang. Itu masalah. Ini yang harus kita atasi. Bagaimana juga dengan peranan pelajar dalam soal-soal ini? Bagaimana dengan peranan pelajar? Pelajar-pelajar pada zaman saya, mereka punya tanggung jawab dalam soal ini begitu tinggi tanggung jawab. Pelajar-pelajar harus memahami hak yang ada pada kita sebagai warga negara, hak yang termasuk dalam perlembagaan. Kita harus memahaminya, penting. Tapi sama penting itu kita memahami tanggung jawab. Itulah satu daripada bebanan yang dipikul oleh generasi muda, memahami tanggung jawab dalam semua aspek hidup kita, dari segi soal politik, sivil, ekonomi, sosial, budaya,
kita harus memahami bahwa hak kita itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Dan begitu juga golongan muda, pelajar-pelajar kita, sama ada di peringkat sekolah menengah ataupun universiti, kita juga harus memahami bahwa kita tidak boleh terus mengekalkan tembok-tembok yang memisahkan kaum-kaum kita. Ini tidak bermakna bahwa kita tidak harus berpegang pada nilai-nilai budaya masing-masing, kaum masing-masing, adat bersama kita, bahasa kita. Kita harus mempertahankannya. Ini terjadi masalah. Kita harus mempertahankan bahasa ibu kita. Kita harus mempelajari tentang budaya suku-suku kaum di negara kita. Itu penting. Kita terus mengamalkannya, itu penting. Tapi jangan kita menjadikannya sebagai tembok. Ini yang harus kita pahami. Mempelajari ibu, tapi jangan kita menjadikannya sebagai tembok yang memisahkan kita daripada orang lain. Itulah sebabnya kita selalu dalam Yayasan Satu Malaysia menekankan betapa pentingnya bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantara, sebagai bahasa perhubungan, komunikasi antara suku kaum di negara kita. Itu penting. Ini yang saya maksudkan dengan generasi muda yang harus mengatasi tembok-tembok. Ini contoh. Begitu juga dalam soal agama. Kita harus menghormati agama yang dianut di negara kita. Kita menghormati agama Islam dalam agama lain. Kita memahami peranan. Kita memahami batas-batas agama yang telah digariskan dengan begitu mahal di negara kita. Begitu bijak cara kita menggariskan batas-batas. Kita menghormati setiap agama ada haknya dan harus berpegang pada. Tapi bermasa yang sama, kita harus memahami kedudukan keseluruhan negara kita. Kita harus memahami sejarah kita dari segi agama. Apa yang berlaku dalam hubungan antara agama dan kaum-kaum yang menganuti agama-agama yang berbeza-beza. Kita harus memahami. Kita harus memahami sensitiviti agama. Setiap agama ada sensitiviti. Kita harus memahami. Bermakna kita harus menguasai ilmu tentang agama-agama dan budaya-budaya yang lain. Ini penting dalam masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama. Kita harus menguasai ilmu tentang agama-agama yang lain. Kita selain daripada agama kita sendiri, kita berbangga dengan agama kita sendiri. Kita menganggap agama kita itu sebagai sesuatu yang begitu penting dari segi cara hidup kita. Kita mempertahankannya, kita melindunginya, tetapi bermasa yang sama kita harus memahami sensitiviti agama. Dan sangat penting sebagai tanggung jawab golongan muda, kita harus memberi penekanan kepada nilai-nilai bersama yang didukung oleh semua agama dan budaya negara kita. Itu penting untuk mengatasi tembok-tembok ini. Salah satu daripada langkah yang begitu penting adalah penekanan pada nilai-nilai bersama. Nilai-nilai bersama yang didukung oleh semua agama dan budaya. Itu begitu jelas. Sebagai contoh, semua agama dan budaya menghargai keluarga. Semua agama dan budaya meminta kita menghormati ibu bapa kita. Tak ada agama, tak ada budaya yang minta kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati ibu bapa kita. Kita harus menghormati ibu bapa. Kita harus menghargai peranan keluarga, menghormati keluarga. Itu penting. Dalam semua agama, alam sekitar itu penting. Alam sekitar itu sebagai anugerah Tuhan. Penting. Dan kita harus melihara. Semua agama berpegang pada prinsip. Sebagaimana juga semua agama berpegang pada prinsip bahwa kita mesti beretika dalam perniagaan. Jangan tipu.
jangan tipu, jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma dan etika dari segi perniagaan. Semua agama berpegang pada itu. Jangan kita tamak dalam perniagaan. Semua agama berpegang pada itu. Tak ada agama yang menggalakkan sifat tamalluq. Tak ada. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam semua agama kita diminta bersikap moral dalam politik, bersikap moral dalam politik. Jangan pisahkan matlamat daripada cara. Jangan pisahkan matlamat daripada cara. Itu ajaran semua agama, bahawa matlamat kita, kalau kita nak jalankan matlamat tertentu, caranya mesti baik. Semua agama berpegang pada ini. Jangan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ini, bahawa cara dan matlamat kita mesti kaitkan. Cara dan matlamat dalam politik, dalam semua aspek hidup ada nilai-nilai yang bersama, nilai-nilai yang dipegang oleh semua agama dan budaya, dan kita harus memahami. Melalui cara ini kita dapat mengurangkan tembok-tembok yang memisahkan. Dan sekiranya para hadirin budiman, kita dapat mengurangkan tembok-tembok, bermakna bahawa kita dapat memberi makna kepada konsep kewarganegaraan. Kita dapat mengamalkan konsep kewarganegaraan dari segi hak dan tanggungjawab. Kalau kita dapat mengurangkan tembok-tembok ini dan pada masa yang sama kita memahami apa dia hak dan apa dia tanggungjawab, kita mengimbanginya, kita dapat mewujudkan masyarakat yang benar-benar mengamalkan prinsip kewarganegaraan yang tinggi. Itu yang penting dalam masyarakat kita. Masyarakat kita begitu berbeza dari segi rupa wajah penduduknya, dari segi adat pesan tertentu, amalan-amalan agama tertentu, tetapi yang boleh menyatukan kita semua ada kewarganegaraan. Kewarganegaraan kita berdasarkan pada prinsip hak dan tanggungjawab, berdasarkan pada nilai-nilai bersama. Sekiranya kita memahami dua-duanya, hak dan tanggungjawab, nilai-nilai bersama, kita memperkukuhkan kewarganegaraan. Dan kewarganegaraan inilah yang dapat menyelamatkan masyarakat kita, yang dapat menyatukan masyarakat kita, yang dapat menentukan bahawa masa depan kita itu sejahtera untuk semua warga negara Indonesia. Sekian.